Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang guys. Hari ini saya nak kupas tentang satu pengumuman yang dibuat oleh PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkaitan dengan T20 tidak lagi akan menerima subsidi elektrik dan juga haji. So ini adalah antara berita terkini berkaitan dengan subsidi elektrik dan haji. Jadi kita boleh nampak berita tu ada keluar dekat Berita Harian, ada keluar dekat Harian Metro, keluar juga dekat Astro Awani. Kalau kita tengok dekat sini, sebelum ni pun sudah ada pengumuman sebegini, seperti yang kita boleh nampak pada 15 Mei 2023, yang mana PMX ni berkata pengguna elektrik berlebihan takkan nikmati caj kadar subsidi. Yang itu announcement yang dibuat pada sidang media selepas mempengerusikan Majlis Mesyuarat Tindakan Ekonomi Negara MTEN, yang turut hadir pada waktu tu adalah Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Punca statement ni dikatakan yang mana kerajaan sebelum ni cadang naikkan harga elektrik. Jadi kalau ikutkan yang pengumuman Perdana Menteri ni mengatakan bahawa harga elektrik tak dinaikkan, tetapi cubaan untuk mewujudkan subsidi bersasar. Walau bagaimanapun, sebelum ni pun kita pun pernah lihat di mana apabila bertukar kerajaan akan cuba menyalahkan kerajaan sebelum ni. Kadang-kadang kita pun tak pasti apa yang betul, apa yang tak betul. Ada juga saya mencari, ada yang saya jumpa berita 18 Jun 2022, TNB mungkin naikkan harga elektrik bulan depan akibat kos bahan api meningkat. Jadi dalam tu adalah cerita tentang bagaimana benda ni sebenarnya ada dibawa ke kabinet, hendak membahaskan tentang hendak menaikkan tarif elektrik. Tapi juga dalam masa yang sama, ada juga menyebut kerajaan juga sedang mempertimbangkan untuk menghapuskan subsidi bahan api menyeluruh kerana ia semakin mahal, atau mungkin sebaliknya memilih subsidi yang disasarkan. Saya tak pasti apakah result yang berlaku pada pembincangan yang lepas. Sekarang ni benda tu adalah benda yang tak dapat dielakkan. Saya pun dah ada pernah buat video berkaitan dengan subsidi haji, dah dibahagikan lah B40, M40 dan T20. Itu anda boleh rujuk video yang saya pernah buat. Jadi berkaitan dengan tarif elektrik ni, pemberian subsidi bersasar yang menjadi isu, kita tidak naikkan kadar elektrik melainkan untuk T20, hanya untuk T20 sahaja, yang mana diorang biasanya tinggal kat rumah-rumah besar, tidak akan diberikan subsidi elektrik katanya. Jadi kalau kita tengok kat sini berulang-ulang kali lah, seolah-olahnya sekarang ni benda tu lah tema pemberian subsidi bersasar T20, perlu ditarik baliklah segala subsidi yang ada. Jadi pelaksanaan seperti yang dibayangkan adalah mengikut kadar penggunaan elektrik tu sendiri. Kalau banyak menggunakan elektrik, maka subsidi tu akan berada pada level-level yang lebih rendah lah. Kalau penggunaan kadar elektrik tu tinggi, bermakna mungkinlah rumah tu rumah besar, ada banyak aircon, ada banyak kipas. Walau bagaimanapun, ada juga kemungkinan B40 duduk beramai-ramai dalam satu rumah yang besar, penggunaan elektrik yang banyak pun tidak akan mendapat subsidi lah kalau dilihat daripada sudut pandang tersebut. Itu pun adalah satu cabaran yang besar jugalah. Sebabnya ada jugalah, tak tahu, mungkin daripada kalangan T20 sendiri kata B40 pun nak pakai aircon juga. Kalau dah pakai aircon, nanti harga ataupun penggunaan elektrik pun tinggi, tak dapat subsidi pula. Ada juga kes mungkin T20 duduk seorang, rumah kecil, elektrik tak tinggi, masih lagi dapat subsidi. Ataupun adakah wujud satu prosedur ataupun satu cara nak pergi chop dan identify rumah mana rumah T20 elektrik untuk rumah tu je yang tak dapat subsidi. So ini just saja saya berbincang dengan kawan-kawan. Bagaimanapun, saya tertarik juga untuk melihat apakah reaksi netizen. Biasalah tuan-puan, kadang-kadang sebenarnya untuk bahagian subsidi dan juga satu pengkelasan B40, M40 dan T20 ni mungkin boleh kita kupas dan bahas di lain waktu. Apakah kepentingan subsidi, apakah kepentingan mengkelaskan B40, M40 dan T20, apakah kesan-kesan yang mungkin muncul. Itu nanti kita akan kupas pada video yang akan datang. Jadi cumanya saya just nak share dekat tuan-tuan dan puan beberapa reaksi netizen lah. Sebagai contoh, adalah yang mengatakan bahawa T20 adalah antara penyumbang cukai kepada kerajaan, T20 juga yang membayar gaji pekerja. Ada pro and cons dia, dan mungkin subsidi kalau diberikan sama rata, T20 ni pun hasil daripada yang dia dah berkhidmat ataupun memberikan cukai yang banyak kepada kerajaan, mungkin dikatakan layak lah untuk menerima subsidi-subsidi tersebut. Ada juga yang memohon
untuk betulkan balik klasifikasi, walaupun dia gaji T20 tapi ada sampai 7 orang anak, duduk KL terus kena label kaya dan tak dapat subsidi. Tapi kalau ikutkan dekat Twitter ni, saya tak pasti kalau sama ada dekat Twitter ni kadang-kadang komen dia memang agak kasar, ataupun dekat TikTok pun nampak agak kasar juga. Jadi ada juga yang kata walaupun anak 7 orang, sebab T20 still mampu bayar kos aircon. Mungkin kat situ tak nampak pula perbandingan, di mana kalau dah anak ramai sebenarnya kos setiap anak untuk membesarkan tu pun sebenarnya adalah agak tinggi juga. Okey, benda ni antara salah satu benda yang boleh berlaku lah. Mungkin ada pergeseran di antara T20, N40 dan B40. Pada pendapat saya, selalunya orang membicarakan ekonomi membahagikan kepada dua jenis, iaitu sistem kapitalis dan juga sistem komunis. Sistem komunis lebih memberikan kepada kesamarataan, memberikan pertolongan kepada golongan yang berpendapatan rendah ataupun tidak berkemampuan dalam satu komuniti. Manakala untuk sistem kapitalis adalah berdasarkan kepada keuntungan semata-mata. Keuntungan adalah dia punya insentif ataupun matlamat. Ekonomi sepatutnya berlaku secara bebas. Cuma kalau kita tengok pun benda ni sebenarnya yang terbaik sepatutnya adalah jalan tengah. Dan kita pun tengok sebenarnya dalam sistem ekonomi ataupun kewangan Islam sendiri, yang miskin tidak dilupakan. Yang kaya tidak ada mempunyai sebarang masalah untuk mengumpulkan kekayaan. Namun kekayaan itu pastilah kena zakat. Zakat pula ada banyak jenis. Itu adalah tanggungjawab. Dan sebenarnya ada pernah saya tengok satu video bila mana dalam Al-Quran menyebutkan tentang berkaitan peruntukan zakat ni kepada orang yang miskin ni. Dia menyebutkan benda tu sebagai satu benda yang hak milik orang miskin lah. Dia bukannya satu benda sebab miskin kena minta daripada yang kaya ni untuk dapatkan. Tidak. Tetapi mesej yang nak disampaikan sebenarnya dalam kekayaan orang kaya ada hak untuk orang miskin, ataupun kalau dalam kes zakat asnaf lah. Okey, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan berkaitan dengan subsidi elektrik ni. Haji saya dah kupas lah dalam episod yang sebelum ni. Jadi berkaitan dengan video-video yang akan datang, akan saya kupas tentang subsidi, bagaimana pelaksanaan subsidi, apakah kemungkinan subsidi bersasar ni dapat tercapai, bagaimana pelaksanaan subsidi di negara-negara lain sebagai contoh. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Jika anda ada sebarang reaksi ataupun ada pendapat lain, sila tulis pada ruangan komen. Kalau anda ada sebarang cadangan pun sila tulis pada ruangan komen. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.